Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan macam ni cantik. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan alam cyber. So pagi-pagi ni, hari ni 29 hari bulan 10. Hari kita buat kelas lah bersama dengan HFM. Yang mana kelas kita, tajuk kita hari ni ialah kepentingan money management. So apa itu money management? Money management ni adalah kita punya pengurusan kewangan. Dalam bahasa Melayu, pengurusan kewangan. Macam mana kita nak uruskan pengurusan kewangan kita dalam kehidupan seharian. Macam mana kita nak uruskan pengurusan kewangan kita dalam kita punya kehidupan sebagai satu orang pekerja. Macam mana kita nak uruskan pengurusan kewangan kita dalam sebagai seorang trader. Tapi dekat dalam kita punya kelas kali ni, kita more fokus kepada trader lah. Sebab apa kita nak fokus untuk trader? Sebab trader ni adalah satu orang yang boleh beranakkan duit. Satu orang yang boleh beranakkan duit. So hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan money management. Yang mana money management ni amat penting. Nak tahu penting tak penting, daripada sekolah kita dah belajar benda ni. Daripada sekolah dah belajar, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk college, pergi universiti. Lepas tu dah masuk universiti, keluar bekerja. Penting juga money management. Kesilapan money management menyebabkan kehidupan jadi haru biru. Kesilapan money management menyebabkan kehidupan jadi haru biru. So pertama sekali kita nak bagi contoh. Hari tu kita dah bagi contoh sebagai household untuk satu keluarga. So satu keluarga nak kena ada berapa macam mana nak kira. So hari ni kita nak cerita sebagai satu orang student pula. Satu orang student dan juga pekerja. Student bujang lah, belum kahwin, ada dekat college, universiti, ataupun pekerja yang belum kahwin. So macam mana nak dia cerita dia punya manage duit dia. Dalam masa yang sama kita akan ajar dan share macam mana kita nak manfaatkan apa yang ada. Jangan tanya apa yang tak ada kan. Bila tanya apa yang tak ada jadi pening. Gaji RM1,500 nak cerita benda yang tak ada, Alphard, Belfire, memang tak ada kan. Kita cerita apa yang ada. So dalam kelas kita akan cerita macam mana hari ni bab pengurusan kewangan untuk kenderaan. Bab pengurusan kewangan berkenaan dengan kenderaan. Satu orang yang gaji RM1,500, kalau kita pergi bank, tak kira lah mana-mana bank, bank A, bank B, bank C, bank D, dia akan tengok gaji kita dan dia akan peruntukkan maksimum 30%. So daripada RM1,500, maksimum yang dia bagi untuk kita ambil kereta adalah RM500. So dengan RM500 ni apa kita boleh buat? Pertama, kita boleh tengok apa yang kita dalam kemampuan kita. Contoh Reza, ni apa yang mampu lah. Sebulan berapa? 580. Maybe sebulan 450. Viva, ni kita ambil random, dia punya harga lebih kurang bulan-bulan. Sebulan 300. Lepas tu kita ambil Azia, sebulan 350. So ini adalah range dalam kereta tempatan. Ni cerita Pro 2 lah kan. Cerita Pro 2. Okay. Semua kereta Pro 2 dalam kereta tempatan yang mampu milik. Dan bank pun akan approve bila mana kita buat loan. Sebab kita punya syarat 1/3 ataupun 30% dah meet dia punya requirement. Tetapi apa yang menyebabkan money management rosak? Apa yang menyebabkan money management rosak ialah selera. Selera. Contoh selera ialah kita nak beli Alphard. Bulan-bulan RM2,000. Koyak lah. Ataupun kita nak beli Belfire. Bulan-bulan RM2,500 ke RM3,000. Ataupun kita nak pakai Honda. Bulan-bulan kena bayar RM1,200 ke RM1,800.
ataupun kita nak pakai Toyota. $900 ke $1,500. So ini semua bukan kata haram, bukan kata salah. Bila mana kita buat keputusan yang salah, kita dengan gaji $1,500 kita nak pakai Alphard, kita nak pakai Velfire, kita nak pakai Honda, kita nak pakai Toyota, menyebabkan money management yang kita ada tu rabak. Senang cerita, tengah bulan memang makan Maggi kan, nasi dengan garam kan jawapan dia, ataupun tak makan langsung. So benda ni yang kita nak share ialah konsep dalam pengurusan kewangan. Dalam masa yang sama, berapa risk yang kita sedia ambil, berapa risk yang kita sedia ambil dalam trading. So dalam trading, dengan bajet macam ni, kita boleh beranakkan lagi. Ni cerita, ni kalau gaji lah kita pandang. Ni cerita kalau gaji. So kalau student pula, tadi kita bagi contoh student, ni gaji. Okey, kita sambung lagi tadi bab money management untuk student. Yang ada MARA, PTPTN dan juga Fama. So dekat sini, apa yang kita nak share ialah macam mana nak manage benda ni. Duit ni lah yang kita nak bayar asrama. Duit ni lah juga kita nak buat makan 30 hari. Duit ni lah juga kita nak buat isi minyak. Biasa pakai motor lah, ataupun kita pakai kenderaan kan, kenderaan yang disediakan oleh college ataupun universiti. Duit ni lah juga nak beli assignment. Nak beli buku, nak beli pen, nak beli pencil box, nak kena buat assignment macam-macam. Duit ni lah juga nak kena top up handset. So dekat sini apa yang saya nak cerita? 1, 2, 3, 4, 5. Ini asas bagi satu orang student untuk pakai. Asrama biasa murah lah. Biasa dalam sehari RM2 ataupun dulu RM2 zaman saya. Sekarang mungkin satu hari RM5. Ya. Kalau makan, tengok makan macam mana. Kalau makan biasa-biasa RM10 boleh makan 5 kali. RM10 boleh makan 5 kali. Kalau makan luar biasa, sekali makan dah habis dah RM10. Isi minyak. Kalau pakai kenderaan sendiri, kena isi minyak motor. Assignment ni biasa bila lecturer bagi, kita nak kena buat filing, nak kena beli barang-barang semua. Dan juga paling cokia punya handset kena top up lah. Nak call member semua, handset kena top up. So apa yang saya nak cerita ialah macam mana nak urus benda ni. Adakah kita akan habiskan semua ni, ataupun kita buat sesuatu supaya ni semua jadi bertambah. Tapi amat sedikit lah orang yang buat kan. Zaman saya student dulu, apa yang saya buat adalah saya berniaga. Saya berniaga sendiri. Kita dapat kat sini around ni punya figure. So apa yang kita buat, saya lah, masa saya student dulu, saya beli printer. Saya beli printer. So bila orang nak buat assignment, dia akan bayar dengan kita printer. Bang, print bang, saya punya assignment. Dia dah siap dalam PC dia, datang bilik kita, dia print. Lepas tu apa lagi saya buat? Saya beli biskut. Saya beli Maggi. Ni favourite ni, Maggi ni. Sebab apa Maggi? Akhir bulan budak dah tak ada duit. So dia akan cari Maggi untuk makan. Dan saya jual rokok. Ni simple punya bisnes. Kos tak adalah sampai berpuluh ribu. Dan hanya dibuat dekat bilik aja. Hanya buat dekat bilik je. Tak adalah untung RM50,000, RM60,000, tak ada.
Tapi dengan kita pakai apa yang kita ada dekat, sama ada dekat Mara, dekat BTPTN ataupun Fahmat, kita beli printer. Bukan suruh beli printer mahal, beli printer dalam RM60-70. Tengok dekat Carousel kan, dekat Mudah 100 punya printer. Lepas beli, lepas tu kita beli sikit biskut-biskut. Kalau macam sekarang lah, sekarang banyak Iko ada, Ninso ada, kita beli. Lepas tu kita markup sikit, lepas tu kita jual. Lepas tu beli Maggi. Beli Maggi ni dulu saya pakai jenama Mami. Jenama Mami, jenama Cintan. Dulu murah lah, sekarang lebih kurang. Sekarang paling murah brand E-Concept kan. So lepas tu saya beli rokok, saya buat rokok buka. Dulu rokok yang famous kat tempat saya, rokok bola. Rokok bola. Lepas tu Surya buka, Dunhill buka. Semua jual buka-buka, jual kecil-kecil. Dekat sini je masa tu saya boleh generate lebih kurang RM 500 ke 600 satu bulan. Selalu orang habis ni. Orang habis. Saya generate duit sebulan 500 ke 600 masa saya belajar dekat Terengganu. Belajar dulu nama Kuza lah, sekarang dah tukar nama Uniza kan. So apa yang saya nak cerita, macam mana kita boleh generate duit daripada habis duit ni jadi duit kita beranak sebulan 500 ke 600. Tapi kena ada effort lah. Kena pergi beli printer. Dulu tak ada Carousel, tak ada Mudah, tak ada Facebook kan. Kenalah tengok betul-betul dia ni betul ke jual. Dah beli kena bawa balik, test semua kan. Lepas tu beli biskut. Kita beli kedai-kedai biskut. Masa tu saya kat Terengganu, kita beli kat Sabasun, murah. Beli banyak-banyak, jual. Lepas tu kita beli Maggi. Maggi ni macam-macam brand lah. Paling murah brand Mami. Sampai sekarang pun dia paling murah. Tapi sekarang yang paling murah brand E-Concept. Dan rokok buka ni kat mana-mana ada. Kita beli rokok, kita buka, jual sebatang-sebatang. Sebatang 50 sen ada, sebatang 20 sen ada, sebatang RM1 ada kan. Tengok brand rokok lah. Dekat sini kita dapat generate income. So dari sini, instead of habis duit, kita punya duit boleh bertambah. Dan ini semua dah cover. Asrama, makan, isi minyak, duit assignment, duit top up, semua dah clear. Ini ada extra 500 ke 600 ringgit. So macam tu juga dalam trading. Dalam trading, money management ialah perkara yang penting. Sebab apa? Sebab kita tak nak lalui perkara yang kita lalu tadi. Gaji 1,500 nak pakai Honda. Gaji 1,500 even dalam Pro 2 pun dia nak pakai Arus. Macam itu dekat dalam media sosial cakap apa, budak-budak nak pakai X70, nak pakai X50. Gaji 1,800. Takkan nak tengah lepas bayar kereta terus makan Maggi kan. So money management ni bermula daripada mindset kita, yang mana kita nak buat sesuatu dengan membuat sesuatu yang logik. Kita tak nak buat sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Bila kita buat sesuatu yang di luar kemampuan kita, hasil dia kita tak dapat. Lalas semalam masuk dalam paper, setiap bulan 1,200 ke 1,500 kereta kena tarik. Kereta kena tarik sebab budak-budak tak mampu bayar. Pekerja-pekerja tak mampu bayar. Dia mampu sepatutnya sekian-sekian punya kereta, tapi dia ambil yang lebih daripada kemampuan. Bila dia ambil lebih daripada kemampuan, pening. Jawapan dia pening. So kita akan masuk dalam lot sizing. Okey, dalam pengurusan kewangan ataupun money management, dalam trading, kita nak tahu berapa yang kita boleh pakai. Berapa yang kita boleh pakai berdasarkan contract size kita. Contoh contract size kita ambil pen gold. Basah sikit. Basah boleh tak lekat lah. Okay. Pen gold XAU USD. So harga gold berapa hari ni? Harga gold berapa hari ni? Kita tengok sat. Harga gold okay, boleh tengok dekat trading view kan. Harga gold semasa. Sebab tengah junam ni, tengah junam.
harga 2750. 2750. Kawan-kawan yang ada dalam channel Maktab Trading FX boleh tengok dekat dalam kita punya sharing. Kita sharing dekat media sosial kita, dan juga kita sharing dekat channel supaya nampak lagi jelas. Ke mana nak pergi? Nampak macam nak turun lagi ni, Gul. Boleh tengok dekat sini lah. Okey. Boleh ya? Harga pun nak turun ni sampai 2737. Ini paling bawah lah. Paling bawah dia dah naik, dia akan turun. So money management ni ialah dengan kita nak tengok berapa modal yang kita ada, berapa banyak lot yang kita boleh entry. Dengan betul, jangan buat benda yang merugikan diri sendiri. Contoh kita ambil modal $100 kan, 100 USD ataupun dalam RM 430. Ya, 100 USD 430. Okey, dalam 100 USD berapa maksimum yang kita boleh entry, baik entry buy ataupun entry sell. Okay, so letak 100. Kalau saya selalu saya akan pakai maksimum maksimum 0.05 lot. 0.05 lot maksimum yang kita akan letak. So sekali kita entry position, kita akan entry 0.01 lot. So baik buy ataupun sell, kita ada share lah dekat dalam kita punya channel Maktab Trading FX. Kita entry position 0.01, maksimum 0.05. Bagi satu orang trader yang berhemah, kira berhemah lah, berhemah dia akan pakai 0.03 maksimum, 0.02 counter. Sekiranya berlaku perkara yang selain daripada apa yang kita jangka, boleh tengok dekat skrin. Okay. Ni kita tengok kita punya setup. Sekiranya berlaku selain daripada apa yang kita jangka, kita ada backup 0.02 lagi untuk counter. Counter ni contohnya sekarang entry sell, market berubah, kita entry buy lah. Tujuan dia untuk seimbangkan kita punya modal supaya tidak rugi. Supaya tidak rugi. Dan juga kita pecahkan account. Tujuan pecahkan account dia ada sebab supaya nombor satu, kita pecahkan account. Apa tujuan kita pecahkan account? Nombor satu, selamatkan modal. Tak kira apa indikator yang kita pakai, apa EA kita pakai, apa dua teknik yang kita pakai, mesti ada risiko. Even teknik yang hebat yang sampai orang kena subscribe sebulan, seumur hidup 3,000 USD macam LTMS pun dia ada bagi contoh satu entry position 80%. Ini contoh 80% per ratus nak buat profit. 100 tolak 80, 20% gagal. Ni berjaya. So daripada entry position kita ada 80% peluang berjaya, 20% peluang nak gagal. Dan jangan ingat 20% ni tak berlaku. Ramai orang silap. Ramai orang silap yang mana
boleh tengok dekat trading view. Ini kita tengok dekat M15 tadi macam nak turun. Tapi dekat M30 macam nak naik. Nampak? So ni indikator ni, kita guna indikator nama dia APM, Outlook Prediction Market. So dalam kita punya kelas, kita akan cerita buat indikator ni hujung. Kita akan cerita pengurusan akaun dulu. Tujuannya kita nak selamatkan modal kita. Nombor 2, hadiahkan keuntungan. Selalu kalau saya buat 100 USD, saya akan pecah 3 akaun. Saya akan pecah 3 akaun. Satu akaun EA. Ni untuk passive income. Nombor 2, saya ada akaun Kamikaze. Ni kalau biasa trader akan panggil akaun hentak lah kan. Dia akan panggil akaun hentak. Dan akhir sekali saya ada akaun berhemat. Yang mana akaun berhemat ni saya akan ikutlah SOP ni. Dengan modal macam ni, maksimum macam ni, entry position macam ni, berhemat macam ni, counter macam ni. Kita ada 3 akaun. So dekat sini, akaun pasif kita target dalam sebulan 5 ke 10%. Lebih daripada tu bonus lah. Lebih daripada tu bonus. Akaun Kamikaze, akaun critical news. Ada news, ada CPI, ada speech. Masa tu kita masuk pakai akaun ni. Sekiranya gagal, kita tak nak cerita profit kan. Sekiranya gagal, kita punya akaun lagi 2 masih selamat. Dan akhir sekali, akaun berhemat ni kita jagalah. Dalam position macam ni, saya akan letak sini 40%, sini 30%, 30%. So daripada $100, sini 40, sini 30, sini 30. So akaun kita akan hari-hari ada income. Contoh, kita ada, ini ada kenduri lah, contoh kan. Kita dah tentu tak trade, betul? Kita tak trade, pergi kenduri kahwin, pergi saudara lah, macam-macam lah. Kita punya akaun masih jalan. EA buat kerja untuk kita. EA buat kerja untuk kita. Lepas tu sekiranya kita rajin, ni akaun hari-hari lah, saya dekat sini. Akaun runcit. Kadang-kadang seminggu ada withdraw $200, kadang-kadang withdraw $30, $40 untuk beli sayur, untuk beli ayam, beli ikan. Dan saya punya akaun kat sini. Kamikaze ni kadang-kadang berjaya, kadang-kadang gagal. Kalau berjaya, alhamdulillah, ada makan besar lah, bawa family makan kan. Kalau tak berjaya, hanya gagal setakat 30%. Kita ada lagi 70% modal kita untuk grow balik apa yang gagal. Boleh snap tak? Boleh snap tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dekat dalam sesi seterusnya. Sesi apa yang kita nak bagi pada kawan-kawan yang datang kelas ni. Apa yang kita nak bagi? Pertama sekali, bagi rakan-rakan yang datang kelas, kita ada indikator. Indikator tadi kita akan bagi premium. Premium
Yang kedua, HFM ada buat 100% deposit bonus. ha, 100% deposit bonus untuk akaun-akaun existing yang ada dengan HFM. Ini ni kita akan bagi pada rakan-rakan yang datang kelas, baik rakan-rakan yang datang online ataupun rakan-rakan yang datang offline dekat Seri Menanti Trading House. Yang mana ini ni kita pasang terus dalam handphone. Terus boleh pakai dalam handphone. So kita nak tunjuk Indi ni nanti dekat skrin. Kita nak tunjuk Indi ni dekat skrin. Ni jap. Ni dekat trading view kita. Okay. Dan dekat sini kita boleh tengok bahagian indikator. Indikator ada banyak lah. So indikator yang kita bagi ialah reversal RSI. Yang ni. Indikator ni kita bagi. Dan kita akan tunjuk macam mana nak pasang kali ni. So kali ni indikator ni dekat kita punya chart, kita kosongkan dulu. Ini padam. Okey. Buang. Yang bawah ni pun padam. Okey, so bila kawan-kawan nak pasang indikator, kita boleh tengok dekat lambang ni. Okey. Invite only ni adalah indikator yang kita belilah. So kawan-kawan yang nak pakai indikator ni, yang datang kelas, kita akan bagi ni, reversal zone RSI. So hanya perlu klik. Lepas tu kita pangkah. Dan indikator tu dah muncul dalam kita punya trading view. Nampak? Terus dia tunjuk kat mana short, kat mana long. Boleh pakai dekat semua time frame. Boleh pakai semua dekat H4. Ni untuk gold lah. Boleh pakai kat D1. Boleh pakai kat weekly. Tengok. So indikator ni amat memudahkan dan banyak membantu. Kita akan bagi sekali dengan SOP untuk pakai indikator ni. Contohnya katakan saya minat nak trade crypto lah, so boleh pakai. Ini BTC naik kan. Okay, kita tengok dekat BTC. So dekat sini dah nampak kan, BTC dah naik. Daily, weekly, H4, H1, M30, M15. Scalping akan guna kat sini lah. M5, ni pangkah sekejap. Kita pakai kat M5. Itu kita tarik. Kita nampak dia punya arah dia nak pergi mana. Dan kita boleh pakai dekat M1. Indikator ni kita bagi percuma kepada rakan-rakan yang datang kelas, baik datang kelas online ataupun offline. Dan juga indikator ni boleh pakai dekat mana-mana instrumen. Nak pakai dekat MT4 boleh, nak pakai dekat MT5 boleh, nak pakai dekat laptop boleh, nak pakai kat C-Trader boleh, nak pakai dekat Dextrade boleh. Dan kita guna indikator ni untuk bantu kita generate income. So dengan bajet yang kita ada, contohnya tadi saya bagi contoh $100, kita pakai indikator ni supaya duit kita boleh beranak. Kita pakai indikator ni supaya duit kita boleh beranak. $100 jangan target banyak. Target yang logik. Target yang logik 100 USD. Kita target sehari 1/5%. Banyak lah. Boleh istiqamah insya-Allah. 1/5%. So 1% kita boleh dapat sehari 1 USD pada 5 USD.
Income sehari ya. Dengan kita guna indikator RSI tadi, kita target untuk 22 hari. 22 hari tolak weekend. Okay. So kita boleh dapat 22 USD kepada cuba buat 22 kali 5. 22 kali 5 berapa dapat? $110 USD. Okay, 110 USD bersamaan kali dengan 4.3 tadi. 110 kali 4.3. Sini boleh dapat RM 473 22 USD kali 4.3 ada 94.6. Ni income kita boleh dapat selama sebulan. Saja-saja trade. Saja-saja kita trade, kita gunakan indikator tu, insya-Allah kita boleh dapat 94.6 ke 473 ringgit. Dengan syarat hari-hari cari sehari 1 ke 5% je. Sehari cari 1 ke 5% sahaja. Tak payah mengarut nak cari sampai berpuluh-puluh% kan. Kita cari sehari 1 ke 5%. Sebulan dengan modal 100 USD kita boleh generate 94.6 ke 473 USD. Okey, bagi kawan-kawan yang berminat nak dapatkan indikator ni, boleh sama-sama kita dalam kelas, dan juga kita akan bagi indikator ni percuma. Register deposit 30 USD, lepas tu screenshot bukti deposit. Lepas screenshot bukti deposit, WhatsApp ataupun PM dekat Jebat Al-Selangori. Dah tukar, Jebat Anis Milani. Lepas tu kita akan hantar indikator ni sekali dengan SOP supaya kawan-kawan dapat manfaatkan indikator untuk trading. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.